Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Zam, kelas Bahasa Melayu tahun 2. Sudahkah kamu bersedia untuk sesi PDPR pada hari ini? Sebelum bermula, seperti biasa Cikgu nak kamu sediakan 2 buah buku, iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 dan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Pembelajaran kita hari ini ialah tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, unit 16, Alamku Sayang. Buku teks tajuknya Indahnya Alam di muka surat 26 dan buku aktiviti di muka surat 28. Pada akhir pengajaran pada hari ini, murid akan dapat yang pertama, mencipta pantun secara separa terkawal dan yang kedua, memahami pantun yang dibaca. Fokus kita hari ini ialah seni bahasa. Sebelum kita buka buku, kita ulang kaji semula ciri-ciri pantun. Okey. Dalam pantun, setiap pantun akan ada pembayang dan maksud. Okey, jom kita baca. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Okey. Warna biru ni adalah pembayang. Okey, dan rangkap yang ketiga, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, ini adalah maksud. Okey. Seterusnya, ciri-ciri pantun yang kedua ialah berima sejajar. Okey, AB. Okey, maksudnya rangkap pertama A, rangkap kedua B. Yang cikgu colourkan warnakan huruf warna biru A, warna merah B. Tengok rangkap ketiga. Rangkap ketiga mestilah sama dengan rangkap pertama, iaitu A, dan rangkap keempat mesti sama dengan rangkap kedua, iaitu B. Bukan maksudnya belakang dia mesti kena A dan rangkap pertama belakang mesti kena A, huruf A. Rangkap kedua mesti kena huruf B. Bukan. Maksudnya AB, maksudnya rangkap pertama A mesti kena sama dengan rangkap ketiga A juga. Kalau huruf dia H di rangkap pertama, bawah rangkap ketiga mestilah H juga. Dia kena berima. Okey, macam pantun yang cikgu bagi ni lah. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Okey. Jadi dia adalah bila kita baca, bunyi dia sedap dan dia seakan-akan ada irama dan dia it rhymes. Okey, orang putih kata. Okey. Seterusnya, sekarang untuk ni, jom kita buka buku teks muka surat 26. Indahnya alam. Anak aku. Maaf, anak saya menangis tadi. Okey. Sekarang kita lihat muka surat 26. Okey, jom kita tengok pantun yang pertama. Mari berlatih tarian barongan, gemersik alunan, irama keroncong, pantai memutih, indah pandangan. Okey, sekarang tempat kosong. Macam mana kita nak isi tempat kosong? Okey, yang pertama sekali kita kena tengok rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua ialah gemersik alunan irama keroncong yang berakhir dengan huruf G. Sekarang kita lihat mana pilihan jawapan yang akhir dia bermula dengan huruf G. Okey, jadi jawapan dia. Jadi tumpuan para pelancong. Okey, jadi jawapannya ialah, jom kita baca sama-sama. Mari berlatih tarian barongan, gemersik alunan, irama keroncong, pantai memutih, indah pandangan, jadi tumpuan para pelancong. Okey, sedapkan bunyi dia sebab dia punya suku kata akhir yang belakang sama, AB. Okey. Barongan, okey, pandangan sama dengan pandangan. Jadi yang rangkap kedua keroncong dengan rangkap keempat pelancong. Okey, suku kata akhir dia sama.
Jadi barulah pantun tu jadi sedap. Walaupun contohnya kalau rangkap kedua tu dia berakhir dengan huruf G, tapi rangkap yang terakhir pun berakhir dengan huruf G, tapi kalau suku kata dia tak sama pun jadi tak sedap kan. Contohnya keroncong, kita letak situ parang. Jadi tak sedap. Dia suku kata akhir dia kena sama. Dan huruf dia sudah semestinya kena sama. Okey, jom kita lihat. Pantun yang kedua. Benih selasih mari disemai. Ke tempat kosong. Pantai nan bersih mengundang damai. Sama disemai dengan damai belakang tu. Tenangnya hati ketika berlibur. Okey, sekarang kita cari jawapan yang akhir dia berakhir dengan UR. Okey. Tenangnya hati ketika berlibur. Jadi, mana jawapan yang berakhir dengan huruf R? Okey. Daun melati jatuh bertabur. Jadi, tuliskan dekat situ jawapannya ialah daun melati jatuh bertabur. Jom kita baca. Benih selasih mari disemai, daun melati jatuh bertabur. Pantai nan bersih mengundang damai, tenangnya hati ketika berlibur. Okey, apa maksud berlibur? Berlibur maksud dia ialah berhibur. Okey, jom kita tengok pantun yang seterusnya. Pohon nona di tepi kolam, buah di dahan dipetik teruna. Okey, tempat kosong. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Jadi, kita lihat yang tempat kosong sekarang rangkap ketiga. Dia perlu sama dengan rangkap keberapa? Dia punya belakang dia tu. Okey, rangkap pertama. Rangkap pertama adalah kolam akhir sekali tu. Jadi, kita carilah jawapan yang berakhir dengan lam juga. Okey. Flora dan fauna pelengkap alam. Jadi, inilah jawapan dia. Okey, jom kita baca. Pohon nona di tepi kolam, buah di dahan dipetik teruna. Flora dan fauna pelengkap alam. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Okey. Seterusnya, yang akhir sekali ni ada dua tempat kosong. Kita kena jadi lebih apa orang kata, lebih berhati-hatilah. Okey. Tempat kosong dia tempat berkasih si burung jelatik. Okey, yang ni kena sama dengan rangkap keempat yang bawah sekali. Alam kita tanggungjawab bersama. Yang ni kena sama dengan rangkap pertama. Okey. Jadi kita cari dulu yang rangkap pertama. Dia kenalah ma belakang tu. Okey, jadi apa jawapan yang ada suku kata ma kat belakang? Nampak tak? Okey, jawapan dia ialah menghias kota pepohon palma. Okey, jadi jawapan dia kat situ. Seterusnya kita lihat rangkap yang keempat kosong kat situ. Dia perlu sama dengan rangkap yang kedua. Jelatik. Okey, IK lah. Kat belakang kita cari apa dia jawapan yang sama belakang tu. Okey, cikgu nampak dah? Awak nampak tak? Okey, apa jawapan dia? Okey, jawapan dia pastikan bersih setiap detik. Okey, jom kita baca. Menghias kota pepohon palma, tempat berkasih si burung jelatik. Alam kita tanggungjawab bersama, pastikan bersih setiap detik. Okey, jadi habislah untuk buku teks. Faham tak untuk pantun ni apa yang perlu kita perlu kita faham ciri-ciri pantun ni. Yang penting sekali ada dua. Yang pertama, dua rangkap di atas adalah pembayang dan dua rangkap di bawah adalah maksud pantun tu sendiri, apa yang kita nak sampaikan. Pembayang tu boleh jadi apa saja asalkan ianya berima ABAB. Okey. Sekarang kita buka buku aktiviti, muka surat 28. Okey, yang ni kita tak perlu isi tempat kosong secara rangkap. Dia hanyalah perkataan-perkataan sahaja. Perkataan di hujung, perkataan di tengah. Okey. Jom kita lihat pantun yang pertama. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah. Okey.
rangkap pertama tadi apa? Mempelam. Jadi ada tak perkataan yang berakhir dengan M, huruf M? Okey, ada dua kat situ, kolam dengan alam. Jadi yang mana satu awak rasa sesuai? Sungai itu anugerah kolam ataupun sungai itu anugerah alam? Okey. Takkanlah sungai itu anugerah kolam kan? Okey, jadi jawapan yang sesuai ialah alam. Jadi tuliskan di situ, sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga, okey. Marilah kita jaga apa? Dia mesti sama dengan rangkap yang kedua iaitu pasang pelita di perduda 5. Okey, jadi marilah kita jaga apa yang berakhir dengan ma juga. Jawapannya ialah bersama-sama. Tuliskan di situ bersama-sama. Okey, jom kita baca sama-sama. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga bersama-sama. Okey. Seterusnya, pantun yang kedua. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya tempat kosong hinggap di telaga. Okey, apakah kata yang perkataan yang sesuai dekat situ? Yang ni kita tak perlulah tengok huruf yang kat hujung kan, sebab dia tengah. Jadi apa yang sesuai dengan terbangnya tu? Terbangnya cantik ke, terbangnya bakau ke? Takkanlah terbangnya bakau pula kan? Alam kita dah guna. Terbangnya rendah, terbangnya mempersonakan, terbangnya indah. Okey. Jawapan di sini ialah terbangnya rendah. Terbangnya rendah hinggap di telaga. Tasik nan apa? Okey, ni tulis dulu perkataan rendah tu. Tasik nan apa jawapan yang sesuai di situ? Tasik nan cantik, indah pandangan, tempat riadah, seisi keluarga. Okey, kalau awak perasan, okey, bagi rangkap yang pertama, burung jelatik jinak di tangan. Okey, kita tengok rangkap ketiga, tasik nan cantik. Okey, burung jelatik, tasik nan cantik. Okey, ini tak semestinya tahu dalam pantun, tapi bila pantun dibina macam ni, dia lebih sedap. Dia sama perkataan dia. Contohnya terbang rendah, sama dengan yang kat bawah tu, tempat riadah, berakhir dengan AH juga. Okey. Dia tak semestinya, tapi kalau buat macam ni lebih sedap didengar. Jom kita baca. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya rendah, hinggap di telaga. Tasik nan cantik, indah pandangan, tempat riadah, seisi keluarga. Okey, seterusnya pantun yang ketiga. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di. Okey, selalunya kiambang subur tumbuh di mana? Okey, kiambang tumbuh di kolam. Okey, tahu tak kiambang ni apa? Kiambang adalah pokok yang awak nampak dekat kolam tu kan. Kalau pergi Tasik Darul Aman tu ada pokok kiambang dalam tasik tu. Okey. Kolam ni dia kecil sikit lah daripada tasik kan. Tapi masih ada lagi pokok kiambang tu. Okey, jadi tuliskan di situ. Bunga kiambang subur di kolam. Okey, tasik tenang lagi apa? Mempesonakan. Jadi dia berima yang sesuai dengan ikan tadi kat atas tu. Jadi tasik tenang lagi mempesonakan, burung terbang mesranya alam. Okey, jom kita baca sama-sama. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi mempesonakan, burung terbang mesranya alam. Okey. Seterusnya, bagi pantun yang terakhir, pokok tempat kosong akarnya tunjang. Okey, cuba cari dekat jawapan. Apa dia? Pokok apa ada kat situ? Ada satu je pokok kat situ. Okey, pokok bakau. Jadi tuliskan bakau di situ. Pokok bakau akarnya tunjang, tumbuhnya rendah, lebatnya berdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah apa?
Alangkah indah ciptaan Tuhan. Tulis kat indah di situ. Okey, jom seterusnya, jom kita baca. Pokok bakau akarnya tunjang, tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey, jadi habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dapatkah kamu belajar sesuatu daripada video cikgu pada hari ini? Okey, sekiranya video cikgu memberikan manfaat kepada kamu, bolehlah kamu subscribe, like, komen dan juga share video ni untuk manfaat murid-murid yang lain di luar sana. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana hadir sesi PDPA pada hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.